Hey, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Awak bersama saya lagi, Sir Fakri, untuk bahagian yang kelima dari 7 bahagian, iaitu membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Buku teks adalah pada muka surat 197. Jika awak terlepas bahagian sebelumnya, klik pada ruang description dan pilih bahagian yang awak terlepas. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram Sir Fakri. Next. Okey, ini adalah graf jarak masa yang awak belajar sebelum ini. Okey, ini adalah segitiga jarak laju masa. Okey, kecerunan adalah sama dengan laju, di mana dia garis lurus saja menandakan ia adalah laju seragam. Okey, kita kira laju dia 100 dibahagikan dengan 2, kita dapat 50 km jam negatif 1. Okey, kita boleh convert graf jarak masa ini menjadi graf laju masa. Ya, kita boleh convert graf jarak masa menjadi graf laju masa jadi macam ini. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, dia adalah laju seragam. Okey, dia akan jadi garis lurus. Tetapi pada graf laju masa, laju seragam ini dah menjadi mendatar. Maksudnya, dia bergerak dengan kelajuan 50 km per jam dalam masa 2 jam. Ini samalah ni. Macam itu. Okey, graf laju masa. Jarak adalah sama dengan laju di darab masa. Jadi kita nak buat perkaitan antara luas bawah graf laju masa ini dengan jarak yang dilalui. Kita perhatikan di sini. Ini adalah paksi menegak yang mewakili laju. Dan yang ini adalah paksi mendatar yang mewakili masa. Kalau laju di darab masa, kita akan dapat luas ini. Luas ini berbentuk segi empat lah sebab garis mendatar di sini. Laju didarabkan dengan masa, kita akan dapat luas di bawah graf. Di mana laju didarab masa itu adalah jarak. Dia mewakili jarak yang dilalui. Okey, jadi kita tengok balik graf jarak masa ini. Dia adalah bersamaan dengan 100 jarak yang dilalui. Di mana laju ini 50 didarabkan dengan masa dia 2 jam. Jadi 50 darab 2 bersamaan dengan 100. Jadi luas di bawah graf ini mewakili jarak yang dilalui oleh suatu objek. Jadi kita terus kepada contoh 12, buku teks muka surat 198. Jadi hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. Okey, dia nak hitung jarak. Seperti yang saya bagi tahu, jarak adalah mewakili luas di bawah graf bagi graf laju masa. Jadi, pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Okey, tengok. Masa pada laju, jam. Masa pada paksi mendatar ini adalah jam juga. Yang ini sama. Tetapi, yang ini, masa pada laju ini, jam, tetapi masa pada paksi mendatar ini dalam unit minit. Jadi yang ini kita kena hati-hati membuat pengiraan. Jadi kita kena tukar dulu kepada unit yang sama. Contohnya kalau minit ini kita kena convert dulu kepada jam. Okey, kita buat dulu soalan A. Dia nak kira jarak, jadi jarak adalah luas di bawah graf. Itu yang berwarna kelabu ini. Dan kita tengok bentuk dia adalah seperti bentuk trapezium. Jadi kita kira luas menggunakan formula rumus trapezium.
Okey, jadi ini sisi dia 5, sini sisi dia 10. Jadi sini 5, yang ini 10 dan sini ialah 4/5. Unit sama jam-jam, jadi tak perlu menukar unit. Jarak adalah sama dengan luas trapezium, iaitu formulanya 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari didarabkan dengan sisi yang satu lagi. Dan kita dapat jarak yang dilalui ialah 6 km. Okey, kita tengok soalan B pula. Yang ini kita kena hati-hati pengiraan sebab unit pada laju jam, tetapi unit pada masa ialah minit. Jadi kita kena tukar dahulu minit kepada jam. Luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. Jadi bentuk sama lagi trapezium. Okey, 80 mewakili di sini. 40 mewakili di sini. Tetapi yang ini 6 dibahagi 60. Sebab ini adalah 6 minit. Jadi kita kena tukar dulu kepada jam. Sebab laju dia, unit dia adalah dalam per jam. Kita kena tukar. Itu awak kena hati-hati pengiraan. Jadi sama jarak sama dengan luas trapezium. Jadi luas trapezium 1/2 darab 80 tambah 40 didarabkan dengan 6 bahagi 60. Sama juga kita dapat jarak yang dilalui ialah 6 km. Next, kita pergi pada contoh 13 buku teks muka surat 198. Graf laju masa di bawah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Jadi awak tengok di sini, unit pada laju jam, tetapi yang ini adalah minit. Hati-hati. Ya, kita buat soalan A dahulu. Jadi kita nak jumlah jarak, maksudnya dia nak jumlah keseluruhan luas di bawah graf ini. Okey, kita tak boleh cari sekaligus dengan satu formula, jadi kita kena pecahkan graf ini kepada beberapa bahagian. Jadi tengok di sini saya pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian A bentuknya segitiga, bahagian B bentuknya trapezium dan bahagian C juga berbentuk trapezium. Jadi untuk mencari jumlah jarak, kita cari jumlah luas bagi ketiga-tiga bahagian. Kita buat satu persatu. A 10 bahagi 60. Sebab apa? Masa yang ini dalam minit, yang ini dalam jam. Minit nak tukar kepada jam, kita bahagi 60 dan tinggi dia 72. Jadi luas dia 1/2 darab 72 darab 10/60, kita dapat 6 km. Okey, bahagian B pula. Luas bahagian B bentuk trapezium. Jadi 1/2 darab 72 tambah 40 darab 10/60. Yang ini 10 saja, 20 tolak 10. Okey, yang ini 72, yang ini 40. Jadi jumlahnya ialah 28/3 km. Dan luas bahagian C pun sama, kita kira bentuk trapezium dan kita dapat 224/15 km. Okey, apabila kita tak dapat nombor bulat macam ini, kita biarkan dalam bentuk pecahan supaya ia lebih tepat. Kalau kita convert kepada perpuluhan, titik perpuluhan itu kurang jitu. Ya? Jadi kita biarkan dahulu dalam bentuk pecahan. Okey, kita nak cari jumlah jarak, jadi kita tambahkan ke semua sekali, kita akan dapat 30.27 km. Jadi untuk jawapan terakhir baru kita tukar kepada bentuk perpuluhan. Untuk jawapan terakhir baru kita tukar kepada bentuk perpuluhan. Jadi kejituan itu lebih tepat. Okey, B pula, laju purata. Okey, kita tahu laju purata ialah jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak yang
kita kira pada bahagian A tadi ialah 30.27 dan jumlah masa ialah 36 minit. Tetapi dia nak dalam unit per jam. Dia nak dalam unit per jam. Jadi kita kena tukar dahulu kepada jam. Jadi kita kira laju purata 30.27 dibahagikan dengan 36 bahagi 60. Kita akan dapat 50.45 km jam negatif 1. Okey, itu dia contoh 13. Kita dah selesai bahagian yang kelima. Jangan lupa untuk ke bahagian seterusnya. Dan terima kasih kerana subscribe. Channel Sefakri Maths. Wassalam.